Petunjuk yang pertama إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم آله الكرام شؤون الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا حول ولا قوة إلا بالله صلى الله على الله بسم الله الرحمن الرحيم قال معرفك صلى الله عليه وسلم كفى بك جهلا أن يعاملك مولاك بالوفاء وأنت تعامله بالجفاء ليس الرجل من صاح بين الناس في المجلس إنما الرجل من صاح على نفسه وردها إلى الله تعالى. Cukuplah engkau dianggap jahil ketika Tuhanmu melayanimu dengan sempurna, sedangkan engkau pula membalasnya dengan pengkhianatan. Wal'ayaz. Tuhan beri kita nikmat yang tidak terhingga. Dibenarkan kita menumpang sementara di dunia, diberikan kesihatan, nikmat sehingga tidak boleh dihitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita nak hitung nikmat Tuhan, tidak ada manusia boleh menghitung. Nikmat dalam bentuk al-i'ta, pemberian. Nikmat dalam bentuk as-sarf, iaitu pemalingan daripada masaib, yang musibah, bala, ya, bila-bila masa saja boleh menghinggapi dalam kehidupan kita. Tapi semua itu dipalingkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, begitu besar nikmat. Tiba-tiba insan tadi menghadap Allah Ta'ala dengan sebaliknya, iaitulah melakukan benda yang dilarang, tidak melakukan benda yang disuruh. Itu dipanggil pengkhianatan. Wal'ayazabillah. Kemudian bukanlah lelaki, laisar rijal, bukan lelaki itu sejati orang yang bertempik di hadapan manusia, yang gagah nampaknya dalam satu majlis. Bukan. Sesungguhnya rijal, lelaki yang sebenar sejati orang yang menangisi ke atas kealfaan, iaitu mereka yang menangis di atas kelalaian dirinya dan kembali semula mentaati Allah. Ini lelaki yang sebenarnya kuat. Kuat apa makna? Boleh menombangkan nafsu ni. Ya, dia boleh menombangkan nafsu yang keras. Ya, payah untuk menitiskan air mata, tiba-tiba dia boleh menitiskan air mata di atas menyesali kealfaan, kelalaian dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini air mata yang mahal. Kita kata ni la yamassumun nar, 2 titisan air yang tidak disentuh api neraka. 2 titisan, 1 titisan darah yang syahid pada jalan Tuhan, dan satu lagi titisan air mata kena menyesali, air mata kerana kerinduan, air mata memandang kebesaran Tuhan dan seumpamanya. Air mata tidak akan keluar melainkan berlakunya ketukan kalbi. Kalbi bila bergegar, air mata akan keluar. Ya, sama ada gegaran tu dengan penyesalan atau gegaran tu merasakan kenikmatan dan seumpamanya. Jadi maksud Tuan Pengarang, elakkan diri kita tergulung dalam golongan orang yang mana tidak cerdik. Dipanggil jahil, mana tak cerdik, iaitu mereka tidak mengerti meletakkan tempat dirinya sebagai abdi. Sepatutnya dan sewajarnya nikmat yang telah diberikan oleh Allah SWT begitu banyak digunakan pada mendekatkan diri dia kepada Tuhannya, merapatkan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Man 'ala hammad dunya wa tarakal hammal akhirah.
kana kaman ja'ahu asadun yaftarishuh summa qarasahu barghus fashtaghala bihi 'anil asad fa inna man ghafala 'anillahi ta'ala ishtaghala bil haqir wa man lam yaghful anhu lam yashtaghil illa bih fa ahsanu ahwalika an tafutaka dunya litahsinil akhirah. Man alla hammad dunya, sesiapa yang mengutamakan cita-cita dunia dia, negeri yang sementara, tak berapa lama dia akan meninggalkan, dan meninggalkan cita-cita akhirat, mana negeri yang kekal, yang sebenar-benarnya yang akan semua ke sana. Jadi adalah perumpamaan dia seperti orang yang diterkam seekor singa, kemudian dalam masa yang sama dia disengat oleh kutu serangga pula. Ya, ekoran itu dia sibuk menepis kutu serangga dan melupakan singa. Sepatutnya dia mengelakkan daripada serangan singa yang besar yang mungkin akan menyebabkan kematian. Adapun sekadar gigitan serangga tu sikit sangat, tapi oleh kerana tu dia memberikan tumpuan pada serangga. Ya, dia menjaga menepis serangga, sedangkan singa di depan dia atau binatang buas nak menerkam dia sudah hampir. Ini satu tindakan yang tidak sewajarnya, kesilapan besar. Sesungguhnya orang yang lalai daripada Allah Subhanahu wa taala, orang yang tidak menumpukan perhatian dan kurang zikir kepada taala, ingatannya sebenarnya dia sedang sibuk diri dengan perkara yang kecil dan hina. Dan sesiapa yang tidak lalai daripada Allah Subhanahu wa taala, tidaklah dia menyibukkan diri melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedarlah bahawa sebaik-baik keadaan engkau ialah engkau kehilangan dunia kerana mencapai cita-cita akhirat. Ya, siapa yang sanggup mengorbankan, ya, maknanya kesenangan sementara untuk mendapat kesenangan yang sebenarnya, itu orang yang cerdik, ya, orang yang zaki. Dalam hadis Nabi letakkan orang yang cerdik ialah orang yang sentiasa memikirkan dan menguruskan apa yang akan berlaku kehidupan yang besar di sana. Dan aishun illa aishul akhirah, tidak ada kehidupan sebenar melainkan kehidupan di sana. Dia pun cerdik adalah manusia tidak dapat mengenali, ya, sebenar dua kehidupan yang diterangkan dalam Al-Quran dan hadis-hadis sahih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia mengenali apa kehidupan dunia dan juga dia mengenali apa kehidupan akhirat, insya-Allah dia boleh mengukur dengan baik. Tetapi oleh kerana pemandangannya sebelah mata, dia hanya mengenali, ya, dunia yang sangat, ya, maknanya singkat masanya, yang dimisalkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa pemisalan. Di antaranya annas niam iza matu intabahu. Manusia duduk atas dunia ni ibarat orang yang tidur. Ya, iza matu, bila kejutan kematian sampai, intabahu, bau dia terperanjat, dia sedar, Allah, dah habis dah. Ya, hidup di dunia itu ibarat mimpi saja, sebentar sangat. Ya, sehari akhirat bandingan dia apa dah? 1000 tahun. Alfasanatim mimma ta'uddun. Jadi kita nak cari umur kita atas dunia ni, suku hari akhirat pun tak sampai. Ada orang yang umur 250 tahun, jarang nak jumpa. Ya, kalau 1/8 125 tahun pun jarang kita jumpa dah. 100 pun jarang. Mana 1/8 hari akhirat pun tak ada. Sebentar sangat dia duduk di dunia ni, tiba-tiba dia berjaya meraih kesenangan kekal. Itulah dipanggil orang yang cerdik. Ya, orang yang cerdik, orang yang boleh mengambil keuntungan besar dengan masa yang singkat. Ya, tapi orang yang sebaliknya tidak cerdik, dengan masa yang singkat ni dia terlalai sehingga dia terpaksa menanggung risiko yang besar penderitaan di akhirat itu. Sebab tu bila bertembung dua benda ni, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri sebagai pemimpin agung kita,
membuat keputusan supaya kita menumpukan benda yang besar, benda yang kekal, benda yang sejati. Man talaba dunya adarra bi akhiratihi wa man talaba al-akhirah adarra bi dunyahu fa asiru ma yabqa ala ma yafna. Siapa yang menuntut dunia, maka resiko akhirat dia akan ada. Dan siapa yang menuntut akhirat, resiko dunia dia akan ada. Maka nak buat macam mana bertembung? Fa'asiru ma yabqa, kamu kena lebih utamakan benda yang kekal ala ma yafna, di atas benda yang akan tinggal sementara. Itu keputusan yang dibuat oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalam kita nak menyiapkan persiapan akhirat, mesti dia ada resiko. Tuan-tuan nak tahajud malam contoh dia, ada risiko tak? Ada. Orang lain sedap tidur. Ya, musim bertara pula tarik selimut, ada kena bangun. Nak puasa sunat, mendidik nafsu kita. Ya, orang lain sedap makan, dia terpaksa menahan. Itu risiko. Ya, itu sedikit perumpamaan mana. Kalau nak mendapat masuk syurga dengan lesen besar, atau lagi besar. Yadkhuluna jannah bighairi hisab, masuk syurga tanpa hisab. Sejarah tu siapa? Syahid fi sabilillah. Itu semua di antara benda-benda yang menggambarkan bila tuntut akhirat, dunia punya risiko kena hadap. Dan betul sebaliknya, bila mereka yang lalai, yang telah dilalaikan dan diperkosa pemikiran dia oleh dunia dan nafsu, maka mereka mengejar dunia, akhirnya akhirat terlalai. Risiko dia banyak. Banyak risiko akhirat dia terpaksa. Dia mengorbankan masa dia untuk menghambat benda sementara, mengumpul benda yang nak ditinggal, tertinggal benda yang nak dibawa. Dan satu tindakan yang amat bahaya maknanya, ya. Maka di situ Tuan Pengarang menjelaskan pada siapa yang mengutamakan. Sebab hidup di dunia kita tak boleh mengutamakan kehidupan dunia, salah besar tu. Ya. Al-Quran ada dedah tu, bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Tu ayat selalu kita baca kan, atau gambarkan kebanyakan manusia. Mana kita tak jadi pelik kalau tengok ramai yang bersifat sedemikian. Al-Quran dah tegangan, bal tu'siru, bahkan mereka melebihkan kehidupan dunia, ya, sedangkan wal akhiratu khairun wa abqa, akhirat khair, lebih baik, wa abqa, dan lebih kekal. Nisbah baik, hebat di sana, kekal pula di dunia ni sedikit, kemudian sementara pula. Itulah maknanya, ya. Oleh kerana itu, orang yang mengukur dengan pandangan makrifat dan keimanan, maka dia akan diberikan pandangan jelas oleh Allah Subhanahu Wa Taala berbanding dengan mereka pandangan yang telah diselaputi oleh kekotoran nafsu dan sebagainya. Maka mereka banyak terkeliru dalam tindakan, ya, menguruskan saki-baki umur yang tinggal. Jadi dibuat pemisalan oleh Tuan Pengarang sangat jelas. Mereka yang mengelakkan mudarat sikit tapi tak perasan mudarat besar yang menunggu dia. Dia elakkan gigitan semut, rupanya depan dia singa yang menunggu dia. Ya, kita berjalan, yang gigit kita semut. Ya, kalau kita tak berjalan, kita pusing belakang, yang tunggu kita rimau. Nampak tuan? Kita berjalan kena gigit semut, pusing belakang, rimau tunggu. Jadi keluar jalan nak biar semut kengga gigit pun tak apalah, sikit. Ya, kalau patah belakang lagi besar maut kan. Itulah maknanya. Kita berjalan nak bawa jalan akhirat, terpaksa mengharung ujian yang berbagai-bagai. Tapi kalau kita stop, lagi besar besok neraka menunggu dia, wal a'yazubillah. Ya, neraka jahanam menunggu, itu lagi besar maksudnya itu. Qala mu'alif rahimahullah, ya talama fatatka al-akhirata li tahsilid dunya wa ma akbaha al-khawf bil jundi wa ma akbaha al-lahn bin nahwi wa ma akbaha talab ad-dunya liman yuzhiru az-zuhda fiha. Sampai bila lah, ya talama, sampai bila lah engkau membiarkan akhiratmu tergadai, ya, semata-mata mengejar dunia. Dia kejar dunia tanpa tak sempat bagi surau masjid contohnya lah, tanpa tak sempat dia menghadiri kuliah untuk memberi cas rohani dia. Dan begitulah amalan-amalan lain dia tak sempat. Bila berhubung dengan amalan untuk bekalan, dia banyak berhujat tak sempat. Tapi kalau dunia punya urusan, macam lipas kudung dia kejar kan. Mana dia selalu menjadi satu kesilapan besar.
Sebab kita mengambil dunia kena cara dia. Kita mengambil dunia sebagai keperluan. Jangan kita mengambil dunia sebagai matlamat. Matlamat lebih besar daripada keperluan. Kita perlu makan, perlu minum, kita bukan malaikat. Dan Tuhan izinkan kulu, makanlah. Washrabu, minumlah, ambillah Tuhan kata. Tapi wala tusrifu, jangan melampaui batas. Bila dia melampaui batas, bila dia letakkan dunia sebagai matlamat, ya, dia dapat dunia seolah berjaya hidupnya. Ketika itu dia menghalalkan cara lah. Apa pun janji dapat. Itu masalah besar. Ya, tapi kalau di Islam, matlamat besar dia adalah keridaan Allah. Maka ketika itu dia akan berjaga. Dia ambil dunia sekadar perlu, bukan mengambil dunia sebagai matlamat. Bukan tak ambil dunia, ya. Kita nak makan pakai pun kena ada dunia, kena bekerja. Tapi kerja kita sebagai mencari keperluan untuk menuju pada matlamat, ya. Matlamat kita ialah akhirat, atau matlamat kita ialah Allah Subhanahu wa taala. Wa anna ila rabbikal muntaha, ya. Matlamat kemuncak kita ialah Allah Subhanahu wa taala. Sampai bilakah engkau membiarkan akhiratmu tergadai, ya, semata-mata mengejar dunia? Dikejar dunia tadi sampai tergadai akhirat. Nafsu pun akalkan dia, tak apa. Ya, bukan tak nak ni, sementara je. Lepas ni kita pergilah, nanti tangguh. Sebab dia kata la tatarakkab furughal aghyar. Dan urusan kita nak mengerjakan perintah Tuhan, jangan kamu tangguh. Kita tangguh-tangguh, orang tua kita ada pepatah dia apa? Kerja bertangguh tidak menjadi. Nanti dulu akhirnya tak ada, habis itu je. Sedangkan kalau kita tengok dalam Al-Quran, ada hadis sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam urusan akhirat ni dipecut, ya, fastabiqul khairat, berlumba-lumbalah kamu mengerjakan kebajikan. Itu maknanya antara pecut kita, untuk semangat. Sebab halangan dia, rintangan dia, pengacau dia cukup banyak, ya. Khuffatil jannah bil makarih, dilingkung jalan ke akhirat dengan benda yang nafsu tak setuju, banyak gangguan. Wa khuffatin nar, dan lingkung jalan ke neraka bisyawat, dengan kemudahan. Ikut je lah, apa kena nafsu, cepat dia terjun sana besok, wa'ayazabillah. Kemudian sangatlah keji sifat penakut bagi seorang tentera, ya. Ma'akbah, apalah kekejian sungguh. Dia kata al-khawf, sepatutnya jundi, tentera ni dia kena sikap saja'ah, berani, ya. Dia kena duduk depan. Dia tentera tapi duduk belakang menakut. Tak sebagi begitu. Sebab itulah kita sebagai makna kiasan di sini kena ada sifat keberanian berperang dengan musuh jahat kita. Apa dia? Syaitan wa nafs, yang kita takut kena berdepan betul dengan dia. Dan paling besar kita mohon pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala supaya kita dapat menombangkan dia. Tombangnya nafsu dan syaitan itu kejayaan besar dalam hidup insan. Sebab insan tergendala, dari meletakkan kedudukan sebenar dengan Tuhan, punca gangguan daripada yang tersebut. Itu yang sangat khianat kepada kita adalah syaitan wa nafs. Kemudian sangat keji kesalahan baris bagi seorang ahli nahu. Kalau nahu dia nak baca apa, bagi sebiar kena, atas tak, bawah-bawah, ya. Macam dia baca keji kalau tengok, ya apa dia bagi tungan langgang, tak reti Arab pun tak kira kan, yang atas bagi bawah, bawah bagi atas. Itu sangat keji. Dan sangat keji pencarian dunia bagi orang yang zahirnya zuhud. Zahir nampak macam orang zuhud tapi sebenarnya dia cari dunia ni bukan apa, ya, bukan wang ringgit saja, ya. Bukan harta saja. Mana dunia, dia ambil kalimat dana yadni dunia, benda yang sebentar yang tak laku di sana. Di antaranya kemasyhuran. Itu di antara hubus syuhra, kasih masyhur, kasih dipandang hebat. Maka dia gunakan amalan akhirat untuk dapat kehebatan. Ini amat bahaya. Dia mencari ilmu supaya jadi alim besar. Bila dia alim besar, wah, orang semua aku umun dia, orang semua angkat dia, jack dia, lambung dia. Wah, itu kalau dia ambil ni bahaya besar. Waktu Rasulullah dah warning kita, man talabal ilma limariya bihi sufa aw liyasrifa wujuhan nas ilaih falyatabawwa maq'adahu minan nari. Barang siapa yang mencari ilmu Allah Ta'ala, besar kan,
Tu sana sini bagus dia pergi tu, alhamdulillah. Tapi sikit dia pusing kerana tu yang jadi rosak, kerana untuk mendapat kemegahan. Liyasrifa wujuhan nas ilai, nak memalingkan muka manusia menghadap kepada dia. Ini semua benda-benda yang sangat keji, ya, sebab merosakkan akan sidqul qasdi atau sidqul niyah. Niat yang cantik akan jadi rosak, berpunca daripada apa? Tipuan yang sangat halus dimainkan oleh musuh kita yang terdekat, iaitu nafsu dan syaitan. Qala mu'alif rahimahullah, laisar rajul may yurabbika labzuh wa innamar rajul may yurabbika lahzuh. Yurwa an Syekh Abil Abbas Al-Mursi radhiyallahu an annahu qala iza kanatil sulhufah turabbi afrakhaha bin nazar, fakadzalika syaikhur yurabbi muridah bin nazar, lianna sulhufa tabidu fil bar wa tatawajjahu ila janibin nahar wa tanzuru ila bidhiha wa yurabbihumullahu subhanahu wa ta'ala laha binazariha ilaihim. Bukanlah seorang lelaki itu orang yang mentarbiyah engkau dengan kata-katanya, ya, bukan sekadar dengan lisan dia saja. Sesungguhnya sebenar-benar rijal, lelaki, orang yang mentarbiyah engkau dengan lirikan matanya. Ya, orang panggil dulu apa? Ya, dia ngajar anak murid dengan ekor mata. Untuk tu dulu banyak kan. Bila jiran datang rumah dia, anak dia buat bising, dia jeling. Budak tu bongkau lagi. Ada pandai, dia boleh didik dengan tu. Dia jeling aja, anak dia faham dah. Lepas sekarang ayah kata jeling, dia tanya, bapak jeling kenapa? Bapak dia agar balik. Apa sebab jeling-jeling? Sebab apa? Gagal. Bapak tu gagal mendidik anak. Bapak kalau gagal betul dapat mendidik anak dengan betul, dia faham. Isyarat-isyarat dia tu anak dia faham dah. Ya? Sebab dia gagal mendidik itulah. Berarti anak tadi kosong dari jiwa agama, akhirnya jadi macam tu. Orang dulu dia jeling kerana dia boleh hemen kan. Dia boleh hemen, anak dia bongkau lagi, tak berani dia. Bukanlah seorang lelaki itu orang yang mentarbiyah dengan kata. Kata ramai orang yang bercakap kan. Tapi sungguh ditarbiyah tu dengan mentarbiyah dengan lirikan matanya. Makna dengan jelingan rohani dia tadi tu. Dan diriwayatkan daripada Syekh Abul Abbas Al-Mursi rahimallahu taala, jika seekor penyu mentarbiyah telur-telur dia dengan pandangannya, maka begitulah seorang syekh mentarbiyah murid dia dengan lirikan pandangannya. Ya, dia tenung aja nak murid dia tu, nak murid dia faham kan. Kerana seekor penyu bertelur di darat, kemudian dia turun semula ke tepi sungai, ya, dan memerhatikan telurnya dari sungai tadi. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala mentarbiyah telur dia untuk disebabkan perhatian kerana telurnya itu. Jadi maknanya apa? Pentarbiyah sebenar bukan lahir saja. Mentarbiyah sebenar dengan ruh, ya, ruhani dia. Dia sentiasa, ya, maknanya memokuskan pentarbihan nur dia kepada murid ni. Yang tarik dari istilah pancaran nur dan dipanggil fight. Ya, sebab macam Syekh Bahaudin radhiyallahu anhu dia panggil sahibul fuyudat. Apa makna sahibul fuyudat? Orang yang mempunyai fight. Dia boleh top up kita lagi jauh dengan kalbi dia. Selain daripada di doa, kalau kita minta supaya dia buka, mana orang ni diberikan Allah Ta'ala satu kekaramatan tinggi, iaitulah dengan rohani dia. Dia doa tu paling kurang, dia tawajuh tu paling kurang. Sebab dia tawajuh kalbi. Itu didikan mana anak murid akan terasa, ya, kebesaran Tuhan, keinsapan dia dan sebagainya dengan pandangan rohani.
sebagaimana penyu tadi dipandang dengan pengharapan Allah Ta'ala tetaskan telur dia, kan? Maknanya dia mendidik bukan memandang diri dia, tapi dia mendidik dengan rangkaian memandang nur dari Tuhan. Jadi dididik tu akhirnya macam penyu. Bila penyu ada, tuan-tuan tengok penyu dia tunggu telur dia. Yang menunggu telur ayam, itik mengeram kan. Penyu tak ada. Dia telur lepas tu dia tinggal. Yang dia pandang tu pandang ada makna. Ya, pandangan ada makna. Lepas tu dalam satu rangkap dia kata, jangan kau sangka bahawasanya guru kamu tu tidak ada nur, ya. Lau kishifa, dia kata, kalau dibukakan akan nur guru kamu tadi, la ba'at, nasaya penuh pancaran dia memenuhi akan muka bumi Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu di antara kalam apa, Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani radhiyallahu an, ya. Kalam Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani radhiyallahu an. Apa di antara kalam dia? Ya, kalam dia, iyyaka antanzura, takutlah oleh kamu, antanzura ayyuhal murid, kamu memandang wahai murid, anna ustazak, bahawa guru engkau itu la nura lahu, kau rasa tu guru aku ni tak ada nur lah, jangan tu. Lau kushifa laka, kalau dibukakan hijab, ya, nur ni tadi, ala nurihi la dha'at ma baina samai wal ard, nasaya penuh langit dan bumi. Tu berkata apa? Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani radhiyallahu anhu. Itu dimaksudkan dia memandang dengan cara rohani, menyebabkan murid tadi terangkat, ya, hijab dia. Itu di antara dia. Itu mainan rohani ni. Sebagaimana dikiaskan penyu ni. Bila ada penyu tunggu telur ni, di telur dia tinggal dengan pandangan dia tadi tu memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka membiarlah tetaslah telur dia tu. Maknanya dalam mendidik murid tadi, mentarbiah bukan sekadar lahir, maksudnya rohani dia kena banyak munajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam surau kan, rohani guru dia penting kan. Dia kena firm betul-betul bertawajuh kepada Ta'ala, minta dibuka, ya, murid-murid yang dalam tabiat dibuka hijab oleh Allah Ta'ala. Kemudian, iyyaka an takhruja min hazihi dari wa ma zubtal halawatal hubbi. Allah, ini bahaya kan ni. Laisa halawatul hubbihi fil ma'akil wal masyarib, li'annahu yusyarikuka fihi al-kafir wad dabbah, bal syarikil malaikah fi halati zikr wal jami' ala Allah ta'ala, li'anna al-arwaha la tahtamilu wasawisan nufus. Berhati-hatilah, dia kata. Iyakah, mana takut oleh kamu, beri perhatian tu mana. Berhati-hati engkau, jangan sampai engkau meninggalkan dunia sedangkan engkau tidak pernah mengecapi kemanisan cintanya. Kita balik menghadap Tuhan, malaikat mau datang, sepanjang umur 70, 80, 100 tahun umur kita tak pernah dapat cinta, rindu yang kuat dengan Tuhan. Itu bahaya. Sebab kalbi bila tidak ada rindu dengan Tuhan, dia tak akan terbuka makrifat betul dengan Tuhan. Dia hanya kenal dengan i'tiqad, dia tidak kenal dengan muka syafah. Kita perlu muka syafah, singkapan kalbi. Maka singkapan kalbi, dia punya jalan mesti ada mahabbah. Tariquna tariqul mahabbah, jalan kami segala ma'asyiral arifin ila mahabbah, hub kena dia. Maka awaluhu dawam zikr, awal mahabbah. Kalau nak tahu kita ada tak mahabbah, tanda awal mahabbah, rindu kasih ke Tuhan, ialah dawamuz zik, mana kekal mengingati Allah Ta'ala di mana saja, ya. Afdalul iman anta namallahi summa kunta, iman paling afdal kau sedar ke Tuhan di mana saja, di laut, di darat, di pejabat, di mana pun sentiasa. Qalbi kita. Wa awsatuh, dan pertengahan dia apa? Al-unsu bil mazkuri. Uns mana jinak kasih, ni dia dengan Allah Ta'ala. Ada tak benda tu? Kena ada tu. Kau tidak minta raih malam-malam, ya Allah, kau singkapkan kalbiku supaya terasa cinta yang kuat dengan engkau. Itu yang kedua.
ialah al-uns bil mazkur, jinak hati dengan Allah Ta'ala. Dan yang ketiga iaitu a'laha, yang paling tinggi sekali apa? Allah tara illa maulak, bahawa dia tidak nampak dengan mata hati, pandangan dia sentiasa kepada Tuhan dia. Yang dinampak ialah Allah, bukan makhluk. Ya, kita dalam kepala kita, oh orang nak buat apa, orang nak buat apa, orang. Jangan syairkan orang menang, jangan syairkan orang, ni kalau orang tahu habislah kita, oh orang. Habis dia nak berjalan ke Tuhan, tempat berjalan kalbi. Ke kalbi ni berorang macam mana jalan? Lepas tu zikir kalbi sentiasa Allah, Allah. Direka pun jalan, macam mana pun kita jauh, jangan putus. Ya, itu syarat besar, jangan putus zikir. Jalan dia tembak, dia hadir ke tak ada jalan, Allah, 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 lama insyaAllah terbuka. Itu dia mana. Jadi kata berhati-hatilah, sangat bahaya mana. Jangan sampai engkau meninggalkan dunia, jangan sampai jemputan maut sampai, malakul maut sampai, sedangkan engkau tidak pernah mengecapi kemanisan cinta akan Allah Ta'ala. Ya. Sekarang macam mana nak buat cinta? Ya, panggil cinta, cinta datang. Cinta ni sifatul qalbi, sifat hal qalbi, rangkaian kerapatan. Dalil dia tadi apa tadi? Banyak mengingati, kena topak. Betul, suruh kita banyak zikir. Quran pada dalam bab zikir dia akan ada lafaz khas belakang, zikran kasira, zikir yang banyak. Sikit tak ini dia kena banyak topak. Jadi untuk menghasilkan kesedaran cetusan cinta tadi, pertama kita kena ingat paling besar sekali rangkaian kita dengan Tuhan, nikmat tak pernah putus. Bajubilatil insan yuhib ila man ahsanan. Dikerasi ataupun diperangaikan hati manusia tu, dia akan sayang, jatuh hati, kasih, cinta kepada orang yang banyak memberikan pertolongan pada dia, banyak memberi pada dia bantuan, ambil perhatian dengan dia, kasih sayangan dia, maka dia akan jatuh cinta. Ya, bila kita beri perhatian pada seorang tu, maka dia akan jatuh cinta. Sekarang siapa lebih memberi perhatian kepada kita selain Allah Ta'ala? Ya, ada kita, dia bagi rezeki kita, dia bagi umur, semua dia. Kullu min, inilah kata semua tu dari dia. Jadi kalau kita sedar benda tu, kita dapat fokus balik, nampak, maka dia akan terasa, kalbi kita akan diketuk. Masya Allah, ya, hebatnya kasih sayang Tuhan, baru dia dekat. Dan benda ni nak diistighdarkan, dia kena ada tempat khusus, iaitulah khulwah. Itu yang kita buat suluk apa semua ni proses. Kalau tidak pun kat rumah kita disuruh oleh Rasulullah SAW, siapa buat rumah dia kena ada bilik khalwah, bilik khas untuk ibadat. Ya, dia kena buat tu. Tujuan dia apa? Untuk dia memfokuskan benda-benda yang seumpama tu. Imam Syafi'i dibagikan malam dia 3. Satu dia mengajar ibadat, kemudian mengajar, kemudian atau 3 malam dia apa? Tidur tu, lepas daripada mengajar dia akan buat muhasabah. Ya, dan ini biasa dilakukan oleh tuan-tuan guru di pondok-pondok itulah. Habis dia mengajar, dia masuk bilik dia, dia kunci sap dia dengan Tuhan dia. Dia cek balik amalan-amalan dia. Kalau dia tak bersih, dia minta ampun dengan Tuhan. Ya, kalau bersih tadi, dia syukur kepada Ta'ala. Ini rangkaian kalbi. Baru dia akan rasa perasaan mahabbah tu kuat, cinta tu kuat dengan Ta'ala. Ya, itu di antara dia. Dan kemuncaknya orang bercinta apa? Dia tak diingat melainkan mahbub, kekasih. Kalau dia kata cinta, tapi yang lain tak pernah ingat pun. Itu menandakan apa? Cinta dia palsu, ya. Cinta tak betul. Jadi jaga dia. Sebelum kita balik ni, pastikan. Bila nak pasti apa tuan, siapa bagi, dia minta halangan dia. Malam-malam bangun, ya Allah, kurniakanlah keperasanan kecintaan yang kuat denganmu, ya Allah. Tariklah kalbiku kepadamu, padamkan dengan makhluk daripada pandangan. Tidak tentu, insyaAllah dapat. Perompak tu bila tuan tarik jadi wali. Ya, kita belum pernah merompak, ada pernah merompak. Jadi mana kalau tuan nak terik tu, lanon menjadi wali kan? Ya, maknanya minta dengan Ta'ala yang maha pengasih, maha penyayang, supaya Ta'ala tarik kalbi kita dan mempunyai perasaan kuat, hubungan sehingga cinta tu terang, jelas. Kemudian bukanlah kemanisan cintanya zahir pada makanan. Ya, laisal halawa hubbih,
bukanlah halawah kemanisan kasih itu pada ma'akil wal masyarib. Kita letakkan kesilapan cinta pada makan, seronok tu pada makan minum itu benda tu. Kalau kita ambil yang tu, orang bukan Islam pun dapat. Kerana hal lebih itu berkongsi dengan engkau pada orang yang kafir dan binatang. Kesilapan makan, lembu dapat makan sedap kan? Kebau pun pernah makan sedap, semua dapat sedap. Sedap dengan makanan, sedap minuman, semua tu orang kafir pun dapat. Kita nak sedap yang khusus, yang tak dapat melainkan yang besar, dia dengan dia. Kesedapan billah. Wa qad awha ila Daud alaihi salam, ya Daud kulli siddiqin bi falyafrah wa bi zikri falyatanam. Antara wahyukan pada Nabi Daud alaihi salam, ya Daud, sampaikan kepada orang yang jujur, siddiq hati dengan aku, iaitulah dua perkara. Yang pertama, bi dengan aku, falyafrahu, ala mereka seronok, berseronok, bergembira, ya, cinta dengan aku, Tuhan kata. Kemudian wa bi zikri falyatanamu, dengan zikrullah dia rasa nikmat betul, lebih rasa lebih daripada nikmat makan minum, zikrullah. Sampai tahap itu, itu tahap yang sangat dikasihi oleh Allah Ta'ala. Itu perlu daripada riyah di Allah. Kita banyak zikrullah, banyak beribadat, bangun malam, latih, dan besar kali minta pertolongan dari dia. Ya, madad Tuhan kalau sampai pertolongan habis, kejap dia diangkat kan. Jadi kemanisan yang zahir makan minum, itu orang kafir pun dapat, dan yang tak berakal binatang pun dapat, mana tidak ada nilai itu. Bahkan berkongsilah pada malaikat. Kita nak nikmat yang dapat oleh malaikat dapat tu. Apa malaikat dia berseronok dengan Tuhannya pada keadaan zikirnya, memberi tumpuan ke atas Allah Ta'ala, dan segala roh itu tidak mampu menanggung was-was nafsu. Ya, li'annal arwah la tahtamilu wasawisun nufus. Gangguan nafsu tu, kata betul-betul tombang dia kan. Dia tembak. Syaitan ni bila kita zikir dia lari, nafsu tak ada kan. Lepas tu bila kita nak buat bisikan kejahatan datang, kita berzikir dia tak lari, itu nafsu dia tekan. Itu perlu kepada bantuan hebat dia Ta'ala. Dan cara dia dua, kita beratkan dia dengan banyak ibadah, dan kita kat dia punya kendak. Dan benda ni yang kita pakai dalam konsep suluk. Ya, segala kendak nafsu kita potong, tidur sikit, makan sikit, cakap semua sikit, kemudian kita top up zikir biar banyak. Sebab tu dia banyak terbuka, warik-warik sampai pum ya. Sebab kena uslub cara dia, maka insya-Allah dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Habis. Dan satu lagi kata Tuan Pangeran, faizan ghamasat fi jifatid dunya la tasluhu lil muhadarat Allah, lianna hadratallahi ta'ala la yadkhuluha al-mutalattikhuna bin najasatil ma'siyah. Kalau gitu, fatahhir kalbak minal aibi yaftah laka babal ghaibi. Itu kaedah besar. Tahhir kalbak minal aibi yaftah laka babal ghaibi. Gini. Wa tub ila Allah azza wa jal wa adimil fikr warji' ilaihi bil inabati wal zikr. Ini besar kaedah ni. Maka apabila nafsu itu tenggelam dalam bangkai dunia Allah, ad-dunya jipah wa tullabuha kilab, itu hadis Nabi ya. Ad-dunya jipah, bangkai, wa tullabuha, yang mengejar dia ialah kilab, anjing. Sebab tu para awliya bila dibuka muka siapa, orang yang kepala otak dia hidup dunia je, akhirat tak ada, serupa nampak muka kepala anjing. Ya, macam-macam kepala haiwan. Di dunia dalam kitab tasawuf dia sebut suruh tinggal dunia mana? Dunia diambil dengan nafsu, diurus dengan nafsu, dan tenggelam dengan nafsu. Dunia ni dipanggil jipah. Adapun dunia yang kita ambil untuk jalan akhirat tu tak termasuk. Iaitu dunia ada dua, satu dipuji, satu dicela. Kalau dunia tu menyebab kita jauh dengan Tuhan, dunia tu dicela. Kalau dunia tu kita ejar, kita gunakan dia untuk jalan Allah, itu dipuji oleh syarak. Dia ada dua bagi tu. Jadi dalam kitab tasawuf bila disebut tinggal tu, mana dunia yang satu tu, dunia yang disifatkan sebagai najasah, sebagai kekotoran najis begini. Sebab dibuat ibadat dengan bangkai, ya, dia tidak layak memasuki hadrah majlis Allah Ta'ala. Badan kita kotor nak masuk majlis Allah, jangan, nak masuk surau pun kena basuh kaki, nak naik rumah kena basuh kaki, dan apatah lagi nak menghadap hadratillah tu lagi lah, dia kena kotor, buang dalaman tu.
Kerana hadratillah, mana hadrat kehampiran Allah Ta'ala itu tidak boleh dimasuki orang-orang yang bergurumang dengan najis maksiat. Ya, sebab kalau kita nak masuk hadrat Tuhan, jangan buat maksiat. Kalau dah terbuat, sebab kita bukan Nabi, kadang-kadang terbabas, tepat tobat cepat-cepat. Ya, sebab tu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, semua orang yang banyak taubat, walaupun dia tu orang hebat. Ya, jadi kena jaga tu. Bila kita nak buat maksiat, tinggal aku nak masuk hadrat Tuhan, tak dibenarkan ada kotor. Itu maksudnya. Cepat kita cucikan balik. Ya, mana masuk hadratillah, dia kena suci. Oleh itu, sucikan hatimu daripada keaiban. Pasti Allah Ta'ala akan membuka bagi engkau pintu gaib. Macam mana nak kunci gaib? Cuci, tu je lah. Mana macam mana kita dapat tuangan air dalam gelas? Suci je lah. Dia gelas tu bersih je, tak ada lipah mati, tak ada tercecap macam-macam air. 1001 macam air boleh tuang. Bila pinggan kita, mangkuk kita bersih, macam-macam makanan boleh dibubuh. Sebab tu orang tua dulu kan, bila buat majlis kerja kahwin, walaupun pinggan yang dipinggam daripada masjid ke apa tu dah dibersihkan masa pulang, tapi masa diambil balik tu dia lap balik. Abuk-abuk pun tak nak, sebab tak sesuai. Abuk-abuk tu nak dimasukkan lauk-lauk makanan, pinggan tadi kan, dan itu minuman pada gelas, dia pastikan bersih semua. Bau boleh tuang. Itulah kalbi. Bila kalbi kita bersih betul-betul, Tuhan akan tuangkan. Berbagai-bagai faid, limpahan, futuhat, pembukaan dia akan buka. Jadi kaedah kita apa? Takhir kalbak minal aib. Sucikan hati kamu daripada kaiban dosa, yaftah laka babal ghaib. Dia akan buka pintu ghaib. Itu je. Amin. Kemudian watub ila Allah azza wa jalla. Ini paling besar kali pembersihan. Dan taubatlah kepada Ta'ala azza yang maha mulia, wa jalla yang maha agung, dan kekalkan tafakkur. Mana jalankan pemikiran kita. Pertama, tafakkur anil ma'asi. Kita mengingatkan balik dosa silap kita supaya kita bersihkan. Kemudian tafakkur anil ni'am, daripada nikmat-nikmat Tuhan yang banyak supaya terhasil mahabbah. Dan tafakkur paling besar tadi, apa dia? Terus tawajuh kepada zat yang wajibal wujud dengan melenyapkan, memfanakkan ingatan yang lain. Baru dia akan buka mengenai Allah Subhanahu Taala, dan kembalilah kepadanya dengan taubat dan zikr. Ya, inabah kita kepada dia sentiasa, hati rojak, dan kemudian banyakkan akan ingatan pada dia. InsyaAllah banyak pembukaan akan diberikan oleh Allah Ta'ala, insyaAllah. Kemudian wa ma ada ma faqar al-bab ila akhir, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma ighfir lana ya Rabbana sallallahu. Wa inna khayra kullahu bi'a'ikum wa muhaqqiqna bi'a'ikum. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika.